Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afizi bin Hazin dari kelas DE 3A dan nombor kadmetik saya adalah 10 DE20F1026. Okey, pada hari ini saya akan melakukan satu practical work iaitu practical work 3. Course code kita adalah DE343. Okey, apa yang ada dalam lab 3 ni nanti kita tengok. Okey, yang ini adalah introduction bagi lab 3 dan dia punya teori sikit. Okey, kamu boleh tengok dan boleh baca. Untuk ini saya tak akan terangkan sebab untuk menyingkatkan waktu video ni. Okay. Dan ini dia punya circuit dan type of configuration dan ini adalah formula kita. Okay. Okay, kita pergi ke practical work kita. Okay. Untuk practical work 3 ni kita ada 3 aktiviti iaitu aktiviti A dan aktiviti B dan aktiviti C. Okay, untuk first ni kita akan buat untuk aktiviti A dulu. Okay, untuk aktiviti A ni kita nama circuit ni adalah inverting amplifier. Okay, kita akan lakukan satu circuit ni seperti gambar raja dua. Okay, tanpa buang masa kita terus start. Okay, untuk first ni kita akan cari dia punya AC input signal dan oscilloscope dulu. Okay, untuk oscilloscope dah silakan. Untuk AC amplifier, AC signal kita akan cari. Okay, ni adalah signal generator. Okay, seterusnya kita cari dia punya op amp. Okay, op amp ni dekat insert. Kita circuit. Okay, operation amplifier. Okay, untuk memudahkan kita mirrorkan sekejap. Okay. Seterusnya kita cari resistor. Okay, kat sini kita perlukan 2 resistor. Minta maaf batuk. Mana ada basis. Kita ambil 2 resistor. Untuk kedua-dua resistor ni kita rotate jap. Untuk rotate kita tekan Ctrl R. Okay, dah rotate. Okay, untuk seterusnya kita cari komponen yang ni. Ni apa nama tak tahu. Okay, kita cari kat sini lah. Iaitu power supply ke tak silap. Okay, nama dia adalah voltage rail. So, letak kat situ. Voltage rail kita perlukan 2. Okay, dah dapat. Okay, untuk komponen yang seterusnya kita cari ground. Okay, ground dekat sini. Pergi dekat insert, pergi ke power supply. Pada sebelah ni pada. Okay, tak apalah kita cari. Letak. Okay, rasanya komponen semua dah cukup. Okay, bila komponen dah cukup, kita buat sambungan lah. Kita zoomkan sikit supaya jelas. Okay, untuk AC input signal ni sambung bagi terminal positif kita akan sambung dekat kita punya input resistor. Okay, ni ke bawah sikit lah. Okay. Zoomkan sikit. Okay, semisal positif akan bergabung sama dekat kita punya input resistor. Dan input resistor akan bersama dekat terminal negatif bagi op amp. Okay, dan yang seterusnya untuk AC input signal bagi terminal negatif dia akan bersama dekat terminal positif bagi op amp. Okay, so ke bawah sikit. Bersambung dekat kita punya kaki positif op amp. Okay, okay, bagi oscilloscope. Okay, sebelum tu kita sambung ni dulu lah. Sini sambung sini. Dan yang ni sambung sini. Okay, kita dekatkan sikit. Okay, untuk channel 1 bagi oscilloscope
terminal positif dia akan bersambung dekat kaki ataupun wire input resistor. Okey. Okey, akan sambung kat sini. Betul tak? Okey. Seterusnya untuk dia punya sambungan sini akan bergabung dekat channel 2, iaitu terminal positif. Okey, sini akan bergabung dekat terminal positif bagi channel 2. Okey, untuk seterusnya bagi channel 2, terminal negatif akan bersambung dekat wire negatif bagi AC input signal. Okey, akan gabung dekat sini. Betul tak? Okey, betul. Okey, untuk ground akan bergabung dengan sini, connectkan kat sini. Okey, dan untuk R2 kita akan bersambung dekat wire input resistor. Okey, yang ni akan bersambung dekat sini lah. Bagi channel 1, terminal negatif kita akan bersambung dekat sini. Okey, bila semua wire dah disambung, kita cuma ganti nilai. Okey, untuk input resistor kita adalah 2K. Ini adalah input resistor kita. Kita namakan dia dulu input resistor. Berapa tadi? 2K. Okey, 2K. Enter. Okey. Okey, bagi R2 kita, iaitu feedback resistor kita adalah 5K. 5K, dan ni adalah feedback resistor kita. Okey, untuk AC signal kita berapa tadi? Untuk AC input signal kita tengok kat soalan. Dia kata set the input value for AC input signal to 2 volt, 1 Hz. So, ganti nilai kepada situ, kepada 2 volt, kepada 1 Hz. Okey, voltage kita adalah 2 dan frekuensi kita adalah 1. Okey, caption kita ni tukar nama dia pada AC input signal lah. AC input signal. Okey. Dan yang ni untuk voltage rail kita tukar kepada 12 volt dengan negatif 12 volt. So 12 volt ni adalah negatif 12 volt. Okey. Dan ni kita tukar nama lah kepada op amp. Okey. Rasanya dah tak apa-apa dah kot. Rasanya semua dah lengkap. Lepas tu kita ambil graf je lah. Ambil graf, tarik. Okey, untuk graf ni kita set kepada, okey lah, kita tulis nama dulu. Nama kita adalah op amp. Dan untuk circuit ni nama dia adalah inverting amplifier. Okey, untuk graf ni kita ambil 12. Minimum kita adalah 12, negatif 12. Dan times kita ambil 1 je lah. Okey. Ini kita besarkan sikit.
Okey, lepas tu kita try runkan. Okey, ini adalah keluaran output waveform bagi op-amp inverting amplifier kita. Okey, kita nak bagi nampak dia punya graph. Kita double click, kita tukar 12 ni kepada 6. Minimum kita bagi negatif 6. Untuk bagi jelas lagi lah. Okey, ini adalah keluaran dia. Okey, so selesailah untuk op-amp inverting amplifier kita. Okey, kita lanjutkan untuk aktiviti B. Okey, untuk aktiviti B, kalau kita tengok balik dia punya komponen dengan komponen bagi aktiviti A, dia serupa je, cuma nilai je lah yang berbeza kat sini dengan sambungan dia. Okey, untuk aktiviti B ni kita akan guna pakai komponen untuk aktiviti A. Nanti kita akan padam dia punya wire ni, start wire sambungan. Kita akan buat sambungan yang baru. Kita akan ikut sambungan macam dalam rajah aktiviti B seperti gambar rajah 3 ni. Okey, untuk nama circuit ni adalah nama non-inverting amplifier. Sorry, duk cakap nama banyak kali pula kan. Okey. Okey, untuk non-inverting ni kita akan padam dululah dia punya line. Okey, kita masuk kita punya ni. Kita padam jap. Ni baru dah saya dah padam. Okey, kita padam lagi. Kita padam lagi. Ni padam. Ni padam jap. Delete. Okey, yang tak payah delete lah sebab yang ni pun sambungan dia memang kat situ lah. Okey. Okey, kita buat sambungan baru lah. Seperti gambar rajah 3 iaitu non-inverting amplifier. Okey. Kita zoomkan sikit. Sikit je lah zoom. Boleh ada awak ni. Okey, untuk AC input signal kita, dia punya terminal positif akan bersambung dekat terminal positif op-amp. Okey. So kita buat ya. Kita masuk ke line wire kita. Positif akan bersambung dekat terminal positif op-amp. Okey, dan yang seterusnya untuk terminal negatif kita pula untuk bagi AC input signal bersambung dekat channel 2 negatif. Okey. Channel 2 negatif. Okey, dan yang seterusnya okey, untuk dia punya input resistor ni kita buat yang senang dululah. Tak bagi nampak serabut sikit. Okey. Untuk input resistor ni kaki dia ataupun wire dia akan bersambung dekat terminal negatif op-amp. Okey, sambung kat sini. Dan yang seterusnya kita tengok dia akan bersambung dekat kaki dekat wire ni. Wire di terminal negatif kita tadi. Okey. Kita buat jap. Okey, dah bersambung. Okey, yang seterusnya kita tengok dekat mana lagi. Okey, untuk OM kita pula yang kat sini akan bersambung dekat channel 2 iaitu terminal positif. Okey. Channel 2 terminal positif. Okey, yang untuk feedback resistor kita macam biasalah macam sebelum ni. Sini sambung sini. Okey. Sambung sini. Dan yang satu sambung dekat sini. Okey. Dan seterusnya untuk channel 1 untuk terminal positif dia sambung dekat sini. Okey. Sini kan. Betul. Betul lah tu. Okey, seterusnya untuk channel 1 negatif kita sambung dekat belah bawah lah, belah terminal negatif untuk AC input signal ni. Okey. Input signal ke bawah ni. Okey, settle. Okey, untuk ground kat sini.
Okey, bila dah semua dah bersambung dekat setiap komponen, okey. Bila dah nampak macam sebiji macam ni, okey dah selesai dah. Okey, step yang kedua kita akan tukar dia punya nilai setiap komponen. Contoh yang sebelum ni untuk input resistor kita 2K, feedback resistor kita 5K. So untuk aktiviti B ni kan dia lain-lain kerja kan. So kita tukar nilai untuk input resistor kita adalah 4K dan feedback resistor kita adalah 8K. So tukar nilai, double click dekat dia punya badan komponen. Nilai kita adalah 4K dan feedback resistor kita adalah 8K. Okey, untuk AC input signal kita berapa? Kita tengok soalan. Okey, dekat sini dah ada bagi set the input value for AC input signal to 4 volt, 1 Hz. Okey, 41. Okey, kita double click dekat badan komponen. Voltage kita adalah 4, frekuensi kita adalah 1. Okey. Okey, kalau rasa macam tak ada apa-apa dah, kita boleh runkan. Okey, kita tengok jap untuk sebelum kita runkan. Betul tak sambungannya? Okey, dah rasa macam sama betul kan? Semua tak ada masalah. Okey, kita runkan dia balik. Kita runkan. Okey, ini adalah keluaran output kita. Ini tak habis dari penjumlatan. Okey, kita tak apa. Kita tinggikan sikit dia punya graf waveform ni kepada 13. Dan untuk minimum kita adalah negatif 13. Kita try jap. Okey. Ini adalah keluaran output waveform kita bagi circuit non-inverting amplifier. So tukar nama kat sini. Non-inverting amplifier. Okey. Ini saja untuk non-inverting amplifier. Okey. Okey, kita lanjutkan untuk aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti yang terakhir. Okey, ini adalah aktiviti C. Okey, untuk aktiviti C ni kita akan buat seperti gambar macam 4 ni. Nama dia adalah summing amplifier. Tak nak sebut macam mana, summing ke summing ke, lebih kurang tu lah. Okey. Untuk circuit kali ni dia tak serupa macam sebelum ni, tapi komponen dia ada sama je, cuma ada penambahan lah sikit. Untuk resistor ni ada penambahan 2. Dan untuk kita punya AC inverter dia jadi 2. Total kita ada 3 AC input signal kita. Okay, tanpa bermasa kita terus je lah buat kan. Untuk tambah panjangkan video ni, kita buat baru. Kita ambil new. Okay. Okay, untuk pertama ni kita akan cari dia punya AC input signal lah. Okay, untuk AC input signal ni kita cari kat sini. Dekat kita ambil ni lah, operational amplifier. Alah-alah dah jumpa. Okay, ni kita mirror jap. Okay. Okay, yang seterusnya kita cari dia punya AC tu lah. AC tu kat mana tak tahu. Sini eh. Okay, ni dah signal generator. Tiga kan. Okay. Okay, seterusnya kita cari resistor. Resistor saya cakap tu berapa? 4 kan. So kita ambil dekat sini, basic component. Okay, lepas tu kita rotate kan. Rotate saya dah cakap tadi, Ctrl R untuk rotate. Okay, seterusnya kita cari komponen apa lagi ground. Okay, ground kita ambil dekat insert, ambil dekat power supply ground. Okay, lagi satu dekat sini, supply macam ni, voltage rail. Okay, tak sini. Okay, ni ubahkan sikit. Ni taklah kat sini. Okay, lepas tu kita zoom dah sikit bagi nampak jelas kan.
Okay, lepas tu nak cari apa kan? Oh, oscilloscope. Oscilloscope kita ambil dekat meja. Kita ambil oscilloscope kat sini. Tak atas ni. Okay. Rasanya macam tak ada apa sangat lah. Okay, kita susun dulu kita punya komponen. Okay, komponen ni kat atas ni. Sekejap. Okay. Taklah bawah ni sini. Okay. Minta maaf batuk. Okay, lepas tu kita buat sambungan. Okay, kita start pada atas. Untuk AC input ni terminal negatif. Kita sambung dekat channel 2, iaitu terminal negatif. Okay, kita buat. Okay, buat macam tu. Okay. Okay, lock sikit. Okay, seterusnya kita tengok kat mana lagi sambungan. Okay. Sambungan dekat. Okay. Untuk semua AC input signal ni, terminal negatif kita akan bersambung kat sini, kita punya wire ni. Okay, kita buat jap. Sambung kat sini. Sambung kat sini. Okay. Yang seterusnya kita tengok. Untuk resistor ni semua bersambung. Wire dia semua bersambung dekat terminal positif AC input signal ni. So kita sambungkan. Sambung. 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 Okay, seterusnya apa lagi? Okay, untuk op-amp kita terminal negatif bersambung dengan resistor. Bersambung kita punya input resistor ni 5K. Okay. Dia ubah sikit. Okay, sambungan. Ni sambung kat sini. Ya. Buat sambungan kat sini. Okay, lepas tu sambungan dekat mana lagi? Okay, untuk channel 2 ni positif akan bersambung dekat sini lah. Main bawah sikit. Sambung kat sini. Okay. Yang seterusnya sambungan dekat terminal positif OM bersama dekat kita punya ground. Okay, seterusnya kita punya resistor bersama kat sini. Semua resistor lah. Okay, dan sini bersama dekat mana? Kita punya ni. Okay, sama kat sini. Dan lagi satu untuk feedback resistor kita sambung dekat, saya kita bawah sikit. Okay, sini bersambung kat sini. Dan sini bersambung kat sini. Okay, rasanya macam tak ada apa-apa dah. Semua dah lengkap lah sambungan dia. So, kita cuma ubah dia punya nilai lah. Tukar nilai. Okay. Untuk saya tukar dia punya input resistor dulu lah. Untuk input resistor sini ada 1K, 1K, 5K, 10K. So, kita buat jap. Berapa dia? 1K. Okay.
Okay, bila dah semua dah dinilaikan. Oh, ni ada sambungan lagi. Sekejap, saya terlupa situ. Untuk sambungan tu, dia bersambung dekat sini lah. Okay, ni bersambung dekat kita punya ni. Okay. Okay, seterusnya kita nak tukar dia punya nilai ni. Nilai signal generator kita. Berapa? 2 volt 1 H 284. Okay, saya buat dulu Okay, semua dah dinilaikan. Okay, untuk kita punya VCC ni, sekejap. Untuk VCC kat sini dia tak diberikan. So, kita tengok kita punya soalan. Okay, soalan kita dia kata set plus VCC to 50 volt and minus VCC to negative 50 volt. Okay. So, untuk positif kita ada 50 volt, negatif 50. Okay. So, tukar nilai 50. Ini adalah negatif 50. Ni kita namakan dia kepada OM . Okay, lagi ada apa lagi? Oh, feedback resistor. Oh, dah ada dah. Okay, rasa kalau tak ada apa-apa, kita ambil kita punya graf. Kat sini kita try maksimum kita ambil 12. Untuk minimum kita negatif 12. Time kita ambil 1. Okay, untuk nama graf ni kita letaklah OM. Apa nama dia? Summing amplifier. Okay. Kalau macam tu kita try lah run. Try run tengok. Okay, ini adalah keluaran output bagi OM summing amplifier. Okay, so kalau kita lagi nampak lagi jelas lagi, kita try. Asal tak boleh kan? Try letak 9 dan 9. Maksimum kita letak 9. Untuk minimum kita letak negatif 9. Okay, ini adalah keluaran output bagi waveform OM summing amplifier. Okay, itu saja pada saya untuk practical work 3 ni. Sekian, terima kasih sebab menonton.